Lau om sisi prak bubak ramdau dia bergetar-getar. Salam hormat, nama saya Mursyid Muhammad Husin. Saya berumur 36 tahun dan berasal dari Pulau Pinang. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat dan hari ini saya akan berkongsi dengan anda tentang wayang kulit. Untuk makluman semua, sebenarnya saya bukanlah seorang Tok Dalang. Ya. Saya hanyalah seorang shadow puppet player sahaja. Akan tetapi saya mendapat pendidikan formal tentang wayang kulit ini dengan segala permainan, cerita dan sebagainya daripada Universiti Sains Malaysia. Saya merupakan graduan Universiti Sains Malaysia dari Pusat Pengajian Seni dan ketika saya belajar di sana, saya mewajibkan diri saya untuk mengambil kursus teater tradisi ini. Salah satunya ialah wayang kulit Kelantan. Dan di sini seperti yang anda dapat lihat, ini ialah pohon beringin. Jadi saya diajarkan oleh guru-guru saya seperti Cik Mat Yusof, Cik Muhammad Jufri Umar Yusof dan saya tak lupakan yang berbahagia Profesor Dato' Emeritus Muhammad Gaus Nasruddin. Jadi hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua tentang wayang kulit Kelantan. Baik, untuk makluman semua, wayang kulit Kelantan ini saya mainkan ataupun saya perankan secara hybrid lah. Jadi ada gabungan daripada wayang kulit Kelantan sendiri, wayang kulit gedek dan juga inovasi ataupun cetusan idea saya yang saya rasakan persembahan ini boleh dilaksanakan dalam bentuk cara saya sendiri tetapi tidaklah mengganggu keaslian wayang kulit Kelantan, wayang kulit gedek dan wayang-wayang kulit lain lah. Jadi saya mohon ampun dan maaf kepada guru-guru, semua wayang kulit Kelantan, wayang kulit gedek, ini adalah keperluan saya sendirilah di sini. Jadi bolehlah ada yang menggelarkan sebagai wayang kulit Pulau Pinang dan sebagainya. Saya terimalah seadanya, tapi inilah saya harap mungkin 5 ataupun 10 tahun lagi saya ada satu format ataupun satu bentuk wayang kulit Pulau Pinang sendiri. Baik, di sini saya ada pohon beringin, saya juga ada Dewa Panah, Dewa Petir. Kalau dapat tengok di sini memang bentuk dan motifnya adalah wayang kulit Kelantan. Jadi saya menggunakan pepatung-pepatung ini menggayakan dengan gaya saya sendiri disebabkan saya ni orang Penang. Saya kena somehow tone down the dialect or the dialogue or motif of Penang so that all the people and audience can watch and understand at the same time what I'm telling them about. So hari ini saya bawa beberapa patung ataupun watak ataupun yang terpakai dalam wayang kulit Kelantan. Antaranya ini adalah seorang putera Lakshman. Kalau tak silap saya, ini adalah Lakshman yang saya akan guna pakai. Kadang-kadang dia menjadi raja, kadang-kadang dia menjadi watak hero, kadang-kadang dia menjadi seorang yang is kind of dia macam watak yang mengatasi yang lain lah. So dia macam hero lah. Baik. Ini saya bawakan satu seekor raksasa lah. Kalau ini raksasa, kadang-kadang kita gunakan raksasa ini sebagai macam-macam lah. Kalau dia jadi monster, kalau dia jadi raksasa Ultraman dan sebagainya, ikut nama dan sebagainya lah. Itu yang saya guna inovasi saya sendirilah. Sebab dia adalah seekor raksasa dan dia ada namanya sendiri. Tetapi untuk bermain, untuk saya, sebab kadang-kadang menggunakan nama-nama yang terkini untuk penonton lah. Supaya penonton pada masa dan ketika itu memahami cerita dan sebagainya. Dan saya juga bawa watak, antara watak utama lah di sini. Mungkin peminat ataupun aktivis-aktivis, guru-guru wayang kulit Kelantan, mereka lebih memahami lah watak ini. Tapi untuk saya guna kadang-kadang saya memberi nama Ahmad, kadang memberi nama John dan sebagainya. Inilah mereka orang. Baik, untuk bermain shadow puppet ni ataupun wayang kulit ni, yang pertama kita kena faham tentang bayang tu sendiri. Jadi kita dah ada patung, kita kena ada bayang. Kenapa
kerana permainan ini dimainkan di belakang skrin ataupun di belakang kelay. Jadi pembentukan bayang tu adalah penting. Jadi mungkin nampak di sini ya bagaimana bayang itu terbentuk, dan seorang pemain perlu memahami di mana kepentingan bayang yang perlu di-highlightkan ataupun diberi tekanan, ditekankan ya. Sebagai contoh, yang perlu ditekankan di sini ialah pada bahagian muka, disebabkan bahagian muka itulah banyak ekspresi yang berlaku. Jadi apabila dia bercakap, contoh, apa khabar? Khabar baik. Sihat ke kau? Lama tak jumpa. Yalah, aku sihat lah, lama tak jumpa kan PKP ni. Lah. Jadi lebih kurang begitulah. So, pentingnya seorang pemain memahami bagaimana kedudukan pepatung ini supaya dapat menghasilkan bayang yang jelas dan dapat dilihat oleh penonton dan difahami. Itu yang penting kepada setiap penonton untuk difahami. Jadi, perkara pertama adalah untuk memahami bayang. Amat-amat penting untuk memahami bayang. Jadi, daripada kepala sehingga ke kaki harus keadaannya agak sesuai. Hari ini kita cuma ada bayang di sini. Katakanlah kelaynya setakat ini. Jadi kita letakkan di situ, betul-betul nampak seolah ada seorang sedang berdiri di atas tanah dan begitu. Okey, yang perkara pertama bayang. Perkara kedua, memahami sifat-sifat patung tersebut. Banyak berjalan, bercakap, memalingkan badan, turning around dan sebagainya. Supaya kita dapat faham. Apabila kita sebagai contoh, apabila kita mendirikan seorang watak, kita kena faham yang dia sedang bercakap. Jadi maksudnya, katakanlah watak yang hampir sama tinggi, jadi paras mata bolehlah kita letakkan sama, kan? Kalaulah patung itu lebih besar, dia akan automatik lah dia jadi seekor besar, seekor kecil. Kita tak boleh letak sama macam ni, kita kena. So dia dari perbezaan tinggi dan sebagainya, dia jadi pendek kata, apabila kita melayarkan pepatung ni ataupun kita melayangkan patung-patung ni, dia mestilah realistik sebenarnya. Walaupun dia hanya bersifat 2D, tetapi dia mesti dalam pemikiran pemain itu ataupun pelayang itu, dia mestilah bersifat realistik. Sebagai contoh, katalah kita buat kata scene, kita panggil scene ataupun aksi perang. Apabila kita buat aksi perang, apabila mereka bergaduh, ini mereka sedang dueling. Kita panggil dueling. Nampak dia masuk ni. Apabila dia ada kicking, maka di bawah baru dia kick. Maksudnya dia macam logik lah, kan? Apabila kita sedang dueling, katalah kita dueling, dia dueling di bawah ni, baru di sini boleh tendang. Barulah dia realistik. Tak boleh lah dia tengah dueling sini, macam dia nak tendang tu, dia mesti kena tendang tinggi kan. So dia realistik is a main concept ataupun main idea and thinking of Tok Dalang lah. Dia mesti realistik walaupun dia 2D lah. Selain daripada itu, selepas bayang dan realistik, pada saya yang ketiga, Tok Dalang mestilah mahir membuat cerita. Sebagai Tok Dalang, dia kenalah kita kata memahamilah konsep the tree of life tu. Macam di sini ada kehidupan menceritakan bagaimana kehidupan manusia daripada kita. Dia banyaklah yang kita perlu tahu, daripada sebesar-besar teori Big Bang sehinggalah ke love life. Katalah love life Romeo and Juliet dan sebagainya. So banyak cerita yang kita boleh pakai, yang kita boleh gunalah, sebab kalau mengikut cerita-cerita hikayat, dia bersifat melodrama dan sebagainya. Tapi untuk kita yang orang biasa ni, as long as kita rasa cerita tu sedap, ada dramatik dia, ada exposition, ada sonok lah orang boleh gelak, orang boleh sedih, orang boleh menangis, pada saya itu dah memadai lah. Dan kita boleh sebagai seorang pelayang,
kita boleh memahami hasrat penonton. Katalah penonton ketika itu dah mula boring, dan kita boleh buat jenaka dan sebagainya. So gabungan-gabungan ini macam dalam hidup kita lah kan. So in our life we need sometimes we need to be alone, sometimes we need to get cheers lah. Kita nak kena seronok kan. Kita jumpa orang, okay. Sometimes kita marah, sometimes. So dia macam dalam kehidupan kita lah. Cuma kita ada cerita watak-watak dan sebagainya lah. Tetapi kalau di dalam wayang kulit Kelantan atau wayang kulit Gedek, mereka ada format tertentu. Cuma untuk saya, untuk wayang kulit hybrid ni yang belum saya tak tahu lagi nak dinamakan apa. Dalam wayang kulit hybrid ni, kalau boleh cerita itu biarlah ada pengenalannya, ada permasalahannya, exposition tu, and then ada dramatic action, and then ada climax, and then ada pelaraiannya. So that dia linear form lah. Linear form, dan dia macam nak melodrama pun boleh, nak apa tu, melodrama pun boleh, nak episodik pun boleh. Ikutlah macam mana kita nak buat. Tapi saya lebih suka linear form tu lah. Linear form tu lebih sesuai. Jadi untuk semua, saya rasa sebenarnya permainan wayang kulit ni mudah. Cuma kalau betul-betul nak belajar wayang kulit Kelantan ataupun nak belajar wayang kulit Gedek, kena berjumpa dengan guru tersebut dan belajarlah. Tapi kalau setakat ni boleh ke Wak Long Music Art and Center, jumpalah di sana Cik Jufri ada. Boleh belajar, mungkin boleh start the music ataupun boleh start perdalangan, puppetry, ataupun mungkin boleh duduk di belakang tabir, behind the scene, buat colour. Sebab ada untuk buat sesebuah patung ni pun ada skill dia tertentu. So boleh belajar buat bunga, motif dan sebagainya. So it's fun, it's really fun. It's encourage our spirit actually. Kadang kita rasa seronok untuk buat wayang kulit. So untuk semua orang, saya rasa semua orang akan enjoy bila play. Sebab saya within this 10 years back, I working with kids, adult people. Semua orang macam when they touch the puppet, they feel like they release the energy, release all the sometimes problem and everything. They forget everything and then they play. You know, just enjoy play. So I hope all of you enjoy and do please come at Wak Long and try to play wayang kulit. Your version, your way, your idea is everything about you. I hope everything is well and see you again, and please try wayang kulit. Bye-bye.